Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Pertama sekali saya nak nafikanlah bahawa UMNO selesa dengan kemenangan 30 kerusi. Tidak benar bahawa kita selesa dengan kemenangan 30 kerusi. Kita rasa ini satu kekalahan yang tidak sepatutnya berlaku. Banyak punca, banyak sebab kalau kita cerita panjang memang banyaklah kita nak huraikan dari segi timing pilihan raya yang kita minta supaya diadakan segera, kemudian sabotaj dalaman, kemudian dengan politik wang, rasuah yang luar biasa, sogokan pengundi yang terbesar di dunia pernah berlaku dalam sejarah peradaban dunia. Telah berlaku sepanjang tempoh pilihan raya umum ke-15. Dan fitnah-fitnah memang tidak dinafikan turut memberi kesan kepada prestasi Barisan Nasional. Jadi kalau tanya saya secara peribadi, saya langsung tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya yang lepas. Kita boleh buat jauh lebih baik daripada itu, insya-Allah, di masa akan datang. Walaupun dengan mandat yang diberi sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya tak fikir bahawa itu sepatutnya dijadikan garis ukuran tentang prestasi UMNO, BN dan Barisan Nasional. Tidak boleh disamakan benda tu. Kita kena ingat bahawa matlamat kita ialah memenangi pilihan raya dan kita nak supaya kita mendapat mandat rakyat. Apa yang berlaku dalam pilihan raya yang lepas nyata jelas bahawa kita telah gagal untuk mendapat mandat rakyat. Walaupun pesaing-pesaing kita juga gagal mendapat mandat rakyat untuk membentuk kerajaan secara bersendirian, tetapi hakikat dia sebagai sebuah parti politik yang terbesar di Malaysia, kita tak sepatutnya mempunyai keputusan yang sebegitu buruk. Kita juga kena sedar bahawa hari ini kita punya Presiden menjadi timbalan Perdana Menteri kerana Perikatan Nasional tamak. Mereka tidak bersedia untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Kalau dia tak tamak, dia bersedia untuk memberikan laluan kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia menjadi timbalan, mungkin UMNO akan menjadi pembangkang hari ini. Jadi saya harap kita tidak menjadikan perlantikan Dato' Seri Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri itu sebagai satu prestasi baik. Itu out of the question lah. Tidak benar sama sekali. Nasib kita baik kerana Perikatan Nasional menolak titah ke bawah Duli Tuanku untuk mewujudkan kerajaan perpaduan di antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Dan bila PN tolak, ke bawah Duli Tuanku menitahkan supaya BN bekerjasama dengan PH. Dan kita terima dan Alhamdulillah Dato' Seri Anwar Ibrahim dia bernasib baik kerana dia belajar melalui kesilapan yang dilakukan oleh Muhyiddin, kesilapan yang dilakukan oleh Mahathir. Jadi dia tahu apa yang dia patut buat untuk memastikan kerajaan dia stabil, dan dia mengambil keputusan yang sangat tepat dengan mengangkat Dato' Seri Zahid sebagai timbalan beliau. Sebenarnya kalau nak kira kelemahan ni, bukan hanya di sebelah pihak BN saja ada isu. Di sebelah pihak PH pun ada isu. Bukan hanya orang PH saja mengata macam-macam pada orang BN. Orang BN pun dulu banyak mengata tentang orang PH. Itu kita kena faham. Kalau nak dikeluarkan balik apa yang orang BN cakap terhadap Dato' Seri Anwar, terhadap PH, terhadap DAP, macam-macam boleh keluar. Kalau apa yang diperkatakan oleh Dato' Seri Anwar oleh pemimpin PH terhadap pemimpin UMNO,
macam-macam boleh keluar, termasuklah lagu lah, macam-macam. Betul tak? Jadi kalau kita hanya fikir benda yang macam ni, titik bengik macam ni, memang sampai bila pun kita takkan move on. Jadi dah tiba masanya bagi saya. Ini keputusan bukan UMNO nak tau. Ini kena faham. BN tak nak apa yang berlaku sekarang. Kita nak memerintah secara bersendirian. Dan saya yakin PH pun mereka nak memerintah secara bersendirian. Mereka pun tak nak bekerjasama dengan kita kalau boleh. Kalau tanya dengan Muhyiddin Yassin, lagilah dia tak nak bersama dengan kita. Masing-masing buat kerja, gerak kerja pilihan raya untuk memastikan parti mereka menang, memerintah. Mereka boleh perintah secara bersendirian mengikut acuan mereka sendiri. Tapi ini apa yang berlaku ni ialah pilihan rakyat. Rakyat yang telah memutuskan supaya tak ada siapa-siapa pun menang pilihan raya. Dan disebabkan pilihan rakyat ini, ke bawah dulu tuanku telah mengemukakan cadangan wujudkan kerajaan perpaduan yang ditolak oleh Perikatan Nasional dan diterima oleh Barisan Nasional dan kemudian diikuti oleh kawan-kawan lain sehinggalah kita menjadi 2/3 majoriti untuk memerintah negara ni. Jadi way forward kita kena lupakan apa benda yang PH cakap terhadap BN, apa yang BN cakap terhadap PH. Kalau cerita pasal benda ni sampai bila pun kita takkan selesaikan masalah. Hari ni alhamdulillah soal banjir, kita tengok kerajaan hari ni sudah bagi saya lah sangat cemerlang. Prestasi mereka membantu mangsa-mangsa banjir di Kelantan, Terengganu, di Pantai Timur. Dan selepas ini kita kena berhadapan dengan masalah bekalan makanan yang tidak mencukupi. Kita kena berhadapan dengan masalah inflasi. Kita kena berhadapan dengan masalah kadar hutang yang tinggi ditinggalkan oleh kerajaan Mahathir dan Muhyiddin. Banyak benda yang kita kena fikirkan benda ni. Jadi saya rasa lebih baik kita fikirkan macam mana kerajaan Barisan Nasional dengan kerjasama kerajaan PH yang hari ini membentuk bersama dengan rakan-rakan GPS, GRS, KDM, Bebas, Warisan membentuk kerajaan perpaduan ni. Macam mana mereka boleh mengukuhkan kedudukan ekonomi negara, boleh menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Rakyat sekarang ni masih lagi belum keluar daripada hambatan-hambatan kesusahan kehidupan. Rakyat hari ini sedang berhadapan, sedang bergelut macam mana nak selesaikan soal duit tak ada, anak nak mula start sekolah ni. Rakyat hari ini sudah mula bertanyakan ada tak peluang ada KWSP 2.0. Walaupun kita tahu 81% di kalangan pencarum KWSP ni duit dalam simpanan dia below RM1,000, bawah RM1,000. Betul. Banyak benda yang kita rasa dah tiba masa kita move on, kita fikir macam mana nak selesaikan masalah rakyat. Pertama sekali kita kena faham dalam UMNO ni kita kalah pun disebabkan ada satu kumpulan pengkhianat lah. Pengkhianat ni mereka buat macam-macam. Mereka selesa dengan Bersatu, mereka selesa dengan PAS. Dan itu sebab kita tengok mereka berusaha bersungguh-sungguh dalam memastikan apa juga perkara yang boleh mengukuhkan kedudukan Barisan Nasional sebelum pilihan raya umum ke-15 ni cuba dielakkan daripada berlaku. Kita tengok banyak hasutan-hasutan supaya Perdana Menteri melengahkan pilihan raya, tidak buat pilihan raya segera. Kalau pilihan raya diadakan bulan 3 selepas kemenangan di Johor, selepas PH dan juga PN dan juga GTA kalah teruk, saya yakin kita mempunyai peluang yang sangat cerah untuk menang besar. Tapi tidak berlaku, sehingga kita punya campaign manager Datuk Seri Najib pun disumbatkan ke dalam penjara. Barulah nak dibuat pilihan raya selepas banyak isu-isu fitnah-fitnah dilemparkan ke atas Barisan Nasional, barulah pilihan raya diadakan. Jadi kita kena terima hakikat
Orang-orang ni walaupun ada 2-3 orang telah dikeluarkan daripada parti, ada yang dipecat, ada yang digantung, tapi ramai lagi yang masih berada dalam parti. Walaupun banyak yang disekat daripada bertanding pada pilihan raya umum ke-15, tetapi ada yang lepas. Dan kita pun tahu yang lepas ni pun ada 10 orang yang telah menandatangani SD, memberikan sokongan kepada, dia orang BN tapi beri sokongan kepada Presiden Bersatu. Jadi daripada situ pun kita tengok, daripada 30 orang ni pun ada 10 orang yang kepala tak berapa nak betul. Betul lah, Datuk Seri Presiden ni dia seorang yang pemaaf, dia boleh maafkan ni. Tetapi bagi saya, rakyat Malaysia, khususnya ahli UMNO, tak boleh lupa benda ni. Dan mereka ni masih, walaupun setengah tu dah bersama dengan kita, tetapi ada 1-2 orang ni yang masih lagi merancang untuk menumbangkan Presiden UMNO. Betul, kalau misalnya mereka berjaya, mereka berjaya. Ada yang kata kita dah ada 148. 148 kalau 30 yang katalah mereka berjaya jatuhkan Presiden UMNO, digantikan dengan Hishamuddin Tun Hussein contohnya. Kalaupun Hishamuddin Tun Hussein ini bawa UMNO secara en blok 30 orang untuk menyokong PN, still ada lagi 118 bersama dengan PH masih boleh memerintah. Itu tanggapan kita. Kita tak boleh underestimate hubungan antara Hishamuddin Tun Hussein dengan kawan-kawan kita di GPS Sarawak. Jangan lupa yang menyebabkan GPS peringkat awal menyokong Perikatan Nasional itu pun kerana apa yang dilakukan oleh Hishamuddin. Beliaulah yang telah pergi ke Sarawak, meyakinkan kawan-kawan kita di Sarawak, menipu kawan-kawan kita di Sarawak, mengatakan BN dah ready untuk menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi tak ada orang yang boleh kata bahawa kalau Datuk Zahid jatuh, keadaan tetap akan sama. Maknanya kerajaan ini tidak akan tumbang. Ini bagi saya tidak berapa tepat. Kena ingat, kalau 148 itu boleh dikatakan kukuh. Tapi kalau dah tinggal 118, jangan lupa Pakatan Harapan mempunyai 126 kursi ketika mereka hilang kerajaan selepas 22 bulan memerintah. Jadi jangan underestimate gerakan musuh ni. Kita jangan pandang enteng, kerana macam-macam dalam politik, macam-macam boleh berlaku. Itu sebab saya sehingga hari ini saya mengatakan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, dia InsyaAllah dalam tempoh 6 bulan ni, sebelum pemilihan UMNO, mungkin tidak ada orang boleh mengganggu gugat. Ini bacaan pertama saya. Apa yang bakal berlaku selepas pemilihan UMNO ini macam-macam boleh jadi. Macam-macam boleh jadi. Cuma saya yakin Datuk Seri Zahid mampu untuk memenangi pemilihan presiden ini dengan cemerlang, walaupun banyak fitnah yang dilemparkan. Saya akan pastikan bahawa rakyat, khususnya orang UMNO, akan memberikan sokongan padu kepada Datuk Zahid. Kerana buat masa sekarang ni, kita tidak ada pemimpin lain yang boleh kita yakini boleh menjaga parti. Datuk Zahid dah ada track record. Dia meletakkan parti tu mengatasi kepentingan dia. Kalau dia mengatasi, dia fikir tentang diri dia, nak selamatkan diri dia, dia ikut je cakap Mahathir. Mahathir suruh dia bubarkan UMNO dan menyertai Bersatu. Kalau dia bubarkan UMNO dan menyertai Bersatu, dia tak adalah kena sampai 87 pertuduhan. Betul lah cakap Profesor Dr. Awang tadi. Memang rakyat rata-rata dah tahu bahawa pendakwaan ke atas diri beliau adalah pendakwaan terpilih. Tetapi masih lagi ada orang yang percaya, khususnya anak-anak muda. Mereka ni tak tahu apa tentang konspirasi politik. Mereka ni tak tahu apa tentang pendakwaan terpilih. Bagi mereka, kalau dah didakwa, orang tu bersalah dah. Dia dah jadikan mahkamah tu bukan mahkamah yang membicarakan orang yang didakwa, tetapi
media masa tu yang akan menjatuhkan hukuman sebelum mereka dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Ini realiti apa yang berlaku. Jadi kalau selepasnya orang membenci Muhyiddin pula, orang membenci geng-geng Perikatan Nasional kerana mereka turun naik mahkamah, jangan salahkan kita, sebab benda ni dicorak oleh Perikatan Nasional tu sendiri. Kita kena terima hakikat bahawa semua orang ni datangnya daripada UMNO. Yang mula-mula tinggalkan UMNO PAS, diikuti oleh Semangat 46, diikuti oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipecat pada 2 September 1998. Kemudian kita tengok Tun Dr. Mahathir keluar daripada UMNO 2 kali, bukan sekali, 2 kali. Kemudian Muhyiddin dipecat. Saya boleh katakan bahawa UMNO ni jadi porak-peranda ni semua kerana Mahathir. Semua kerana Mahathir. Jadi disebabkan Mahathir pun saya rasa nyawa politik dia dah dicabut di Allah Ta'ala ni. Bila dia hilang majoriti di kawasan dia sendiri dan semua parti dia hilang deposit. Dia sendiri pun hilang deposit, anak dia pun hilang deposit. Saya rasa itu sudah menjadi satu bak kata orang tu gambaran yang sangat jelas bahawa rakyat Malaysia menolak Mahathir. Dan bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah satu ketika dahulu bersama dengan UMNO. Dia pun faham UMNO. Saya yakin kalau misalnya dia tidak dipecat pada dia dipecat daripada Timbalan Perdana Menteri 2 September 1998, 3 September dia dipecat sebagai ahli UMNO. Kalau dia ada pilihan, dia pun tak mau dipecat daripada UMNO ni. Dan saya rasalah memandangkan Mahathir ni dah tak ada. Kita anggaplah dia dah macam tak ada. Saya rasa untuk jangka panjang, proses menyatukan orang-orang Melayu ni penting. Menyatukan orang-orang Melayu ni penting. Jadi kita jangan fikir lagi, tak payah tengok lagi ke belakang. Apa yang berlaku yang lepas tu lepas lah. Kita nak buat macam mana, Rakyat pun nampak rayanya memberikan isyarat dia tak nak bagi tak nak bagi mana-mana parti menang. So suka tak suka rakyat dah pilih untuk kita bergabung dengan bekas kawan-kawan kita dan musuh-musuh kita. Kena faham dia orang ni semua bekas kawan-kawan kita dalam UMNO. Ada yang terpelanting keluar, ada yang keluar parti apa semua. Ni punca semua Mahathir. Sekarang Mahathir dah tak ada. Jadi this is the time to do national reconciliation. Maknanya kita buat satu penyatuan di peringkat nasional. Kalau Muhyiddin nak kembali bersama dengan kita, dia kena kurangkan sikit ego dia lah. Tapi saya rasa mungkin itu jauh sangat lah. Mungkin orang UMNO pun tak nak tengok muka Muhyiddin ni dalam parti kita. Tetapi bagi saya, tak ada mustahil kalau satu ketika nanti semua orang akan kembali bersama dengan UMNO. Khususnya orang-orang yang pernah berada di dalam UMNO tu. Jadi kalaupun tidak bersama dalam sebuah parti, kalau kita boleh terus kekal bersama dalam sebuah apa yang dipanggil sebagai coalition ataupun sebuah parti komponen, itu pun dah kira bagus. Dan bagi saya hari ini UMNO masih lagi sebuah parti yang mempunyai keahlian di kalangan orang Melayu paling ramai di Malaysia. Dan kelebihan dia hari ini kita bekerjasama dengan PH yang mempunyai sokongan pengundi bukan Melayu paling ramai di Malaysia. So ini satu gabungan yang sangat cantik. Orang Melayu bergabung dengan parti yang mendapat mandat bukan Melayu paling besar. So dua parti ni akan menyebabkan kita boleh menembusi kawasan-kawasan marginal. Maknanya kawasan-kawasan yang memerlukan India dan China untuk menang,
tidak ada halangan untuk kerajaan perpaduan ini memenangi. Mungkin kita akan ada laluan yang sikit sukar di Kelantan, di Terengganu, kawasan-kawasan yang saya rasa 90% pengundi Melayu ke atas. Yang ni mungkin PAS mempunyai peluang yang cerah. Tapi jangan terlalu yakin, kerana sebelum ni mereka ada duit yang banyak. Dia ada Godfather, Muhyiddin yang supply duit kat dia. Selepas ni tak mustahil, bahawa rasuah-rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa akan terdedah. Maka akan ada orang yang turun naik mahkamah. Bila turun naik mahkamah, akaun akan dibekukan. Jadi kemewahan yang mereka ada untuk membeli undi, termasuklah dengan menggunakan duit judi untuk beli undi ni, lepas ni dah tak ada. Jadi belum tentu prestasi mereka ni sama baik seperti mana prestasi PRU15. Dan mungkin ada anak-anak muda yang fikir masuk PAS sama dengan masuk Islam. Lambat laun mereka akan sedar bahawa PAS ni pun parti politik biasa. Lambat laun mereka pun akan tahu tentang hipokrasi PAS. Mereka akan tahu tentang, terutamanya kita tengok bila mereka berhadapan dengan pilihan raya, mereka ada duit luar biasa banyaknya. Bila time Kelantan, Terengganu berhadapan dengan masalah banjir, kita lihat duit yang sepatutnya mereka belanjakan untuk membantu mangsa banjir, patutnya itulah duit yang dipakai, tak dipakai pula. Malah kalau kita lihat Menteri Besar Terengganu lebih sibuk pergi bercuti ke Auckland. Dia dah pergi ke pusat penempatan banjir sementara. Dia tahu keadaan banjir makin lama makin teruk, and yet dia pergi juga ke Auckland. Dan bila dia pergi ke Auckland, dia bercuti 11 hari, dia tak ada pun ambil kesempatan nak potong separuh. Pergi tu nak pergilah, makan angin nak pergilah. Tapi at least considerate sikit lah, bila ramai yang mati dan sebagainya. Keadaan dah teruk sangat, dah lebih 40,000 orang duduk di pusat penempatan banjir. Takkanlah tak boleh potong daripada 11 hari itu pergi ke 5-6 hari. Tapi dia ambil keputusan nak teruskan juga. So benda ni semua akan dinilai oleh rakyat, dan saya yakin ianya juga akan menjadi saham kepada kekurangan sokongan rakyat terhadap PAS di Kelantan dan Terengganu. Tapi kalau misalnya orang PAS ni, khususnya penyokong-penyokong dia, walaupun apa yang dah berlaku ni, mereka masih lagi memberikan sokongan kepada PAS dalam pilihan raya umum yang pilihan raya negeri yang lagi 6 negeri ni. Kita tak boleh nak cakap apa lah. Itu hak mereka, it's going to be their own funeral. Kita tak boleh nak petikai. Itu hak mereka. Mereka nak buat apa dengan undi mereka, itu kita tak boleh petikai. Cuma kita harap mereka boleh menilai. Dan jangan sekali lagi mengulangi kelabu mata ni. Dapat sikit imbuhan, dapat sikit sogokan, mungkin dapatlah nikmat tu 5-6 hari, boleh bertahan seminggu paling lama pun. Tetapi selepas tu mereka gadaikan kehidupan mereka untuk 5 tahun akan datang. Lepas tu sibuk, kenapa YB ni tak turun pilihan raya? Engkau yang pilih. Kena ingat, lepas ni kalau ada orang cakap banyak, kita beritahu dengan dia orang. Dia orang ni siapa yang pilih? Sama juga dengan apa ni, Menteri Besar Terengganu ni. Kamu bagi sokongan sampai 8-0. Solid bagi kepada PAS di Terengganu, Perikatan Nasional di Terengganu. Last kali apa yang kamu dapat? Hadaplah. Saya rasa saya dah cakap lah semua benda yang saya nak cakap. Cuma saya mengharapkan supaya jentera-jentera UMNO, begitu juga dengan PH, di semua peringkat kena rancakkan program-program secara bersama. Kita minta supaya
UMNO khususnya mengadakan program-program di peringkat bahagian untuk meyakinkan, kerana ramai orang tak tahu apa faedahnya kita memilih Pakatan Harapan berbanding dengan Perikatan Nasional. Ini kalau kita gagal untuk terangkan, maka ramai ahli UMNO sendiri pun sukar untuk memberikan sokongan terhadap kerajaan perpaduan ni. Jadi kita kena explain, kita kena beritahu kalau kita bersama dengan Perikatan Nasional, pertamanya masa depan UMNO tu musnah. UMNO ada 191 bahagian dan PN sudah memenangi 74 kursi. Maknanya daripada 191 bahagian tu, 74 kursi ni UMNO tak boleh bertanding. Ini kursi kawasan Melayu ni yang dimenangi oleh PAS dan juga Bersatu. Jadi kursi-kursi ni UMNO tak boleh bertanding. Maknanya UMNO hanya boleh bertanding di 26 kursi yang sedia ada, dan mungkin UMNO boleh bertanding di kawasan yang PKR bertanding. PKR menang, mungkin ada lebih kurang adalah 18 kursi. Begitu juga dengan PAN. Jadi maksimum kalau 26 campurlah lagi 5, UMNO boleh bertanding lebih kurang 31 kursi. Jadi apa jadi dengan masa depan UMNO? Kalau UMNO dalam pilihan raya umum yang ke-16 hanya bertanding 31 kursi kalau kita meneruskan kerjasama dengan Bersatu dan PAS. PAS dan Bersatu akan pertahankan kawasan yang mereka menang, dan kita tak ada peluang untuk merampas balik kursi-kursi tersebut. Sebaliknya, kalau kita bersama dengan DAP, DAP tak bertanding di kawasan-kawasan yang UMNO bertanding. Satu kursi pun DAP tak bertanding. Jadi kita tak perlu takut dengan DAP ni. Mereka akan jadi kawan kita yang mengukuhkan kedudukan kita. Sebab apa saya kata begitu? Kerana kursi-kursi yang kita bertanding, ada undi China dan India, DAP akan bantu kita dapatkan undi China dan India. Begitu juga sebaliknya. Kalau sekarang ni DAP boleh menang 40 kursi kerana mereka tak boleh dapat undi Melayu, UMNO akan bantu DAP untuk dapatkan sokongan orang Melayu. Dan DAP boleh menang lebih banyak kursi, UMNO juga boleh menang lebih banyak kursi. So kalau kita boleh explain win-win situation ni, kita akan lebih mudah buat orang boleh terima kerjasama baru antara UMNO dengan Pakatan Harapan. Jadi saya harap jentera-jentera penerangan khususnya di peringkat Akaumbi dapat mengadakan program-program penjelasan, dan mungkin the next level, selain daripada UMNO buat, PKR pun kena buat, DAP pun kena buat. Kena fahamkan ahli masing-masing, dan kemudian the next level kena banyak talk show, kena banyak program-program bicara tokoh dan sebagainya yang melibatkan kepimpinan UMNO, PAS, UMNO, PKR, DAP, Amanah, supaya kerjasama ni nampak, bukan hanya kerjasama ni kena jitu, kena mantap, tetapi ianya mesti dilihat mantap. Itu komen saya. Saya ucap terima kasih kerana mengundang saya pada malam ni. Sama-sama. Ya. Saya kira dua-dua panel